Kuala Sepetang, Perak. Suatu ketika dahulu dikenali sebagai Port Well. Ia sinonim dengan makanan laut. Antara menu yang menggamit perhatian ramai di sini ialah laksa buyung terletak di Cangkat Jering. Ia diusahakan oleh Omar Yusof sejak tahun 1975. Istimewanya, laksa ini dimasak menggunakan dapur arang. Guna dapur arang ni, pasal dia punya haruman dia tu lain. Jadi dapur gas, dia bau dia busuk. Saya pakai dapur arang ni, sampai bila pun bau ni. Tak boleh lawan dengan dapur gas, tak boleh lawan. Arang ni Pak Cik beli kat mana? Beli kat dapur. Beli kat dapur arang tu, mereka masak arang ni kat dapur tu kan. Cara beli dapur tu, beli main ni pakai gundi. Biasanya Omar memerlukan satu guni arang untuk memasak kuah laksa bagi penjualan seminggu. Menurutnya, selain penggunaan arang yang membuatkan kuah laksanya sentiasa harum dan menjadi kesukaan ramai, ia juga memberi kepanasan yang lebih lama berbanding dapur gas. Kuala Sepetang. Popular dengan industri arang. Industri ini bagaikan darah daging penduduk setempat sejak tahun 1930-an. Hasil kayu arang berasaskan kayu bakau di sini dikatakan yang terbaik di Asia. Pembuatannya sangat rumit, berbahaya dan menuntut kepakaran tinggi. Ia juga hanya boleh dibuat oleh mereka yang memperolehi lesen dari Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Proses pembakaran kayu bakau di dalam dapur atau relau dibahagikan kepada 3 peringkat dan memakan masa hampir sebulan. Kalau banyak kayu besar, maknanya kuranglah sikit dia punya kuantiti dia. Lebih kurang 2,200 hingga 2,500. Kalau kayu tu kecil, maknanya lebih lagi dah dia punya batang kayu dia tu. Penyusunan kayu bakau ke dalam dapur arang memerlukan ketelitian. Tersilap langkah, kayu akan jatuh menimpa mereka dan juga menjejaskan kualiti arang. Bukan semua orang boleh buat sebab dia nak didirikan dengan tegak. Beralaskan seketul batu lebih kurang 3 inci kali 3 inci. Beralaskan batu untuk ditegakkan supaya aliran pembakaran ni boleh sama rata. Dia akan lalu mengikut aliran di bawah batu-batu tu. Sebab pembakaran ni dia tak bakar dengan api. Dia bakar dengan asap kepanasan. Selesai kerja-kerja penyusunan kayu bakau ke dalam relau, dapur akan ditutup dengan bata dan hanya sebahagian kecil saja ruang akan ditinggalkan untuk proses pembakaran. Untuk membuat sebiji dapur, kami tidak menggunakan simen ataupun sebarang lain. Kami hanya menggunakan tanah kuning, iaitu topsoil. Kami hanya bancuh tanah kuning ni dan ambil airnya sahaja, dicampur dengan pasir halus, pasir yang dah ditapis halus, dan kami gaulkan mengikut dia punya kelembutan dia lah untuk dia lekat sesama bata. Dapur kini ditutup, maka bermulalah 3 peringkat proses pembakaran kayu bakau. Peringkat api besar, api kecil dan penyejukan. Memasak arang bukan suatu kerja yang mudah kerana pembakaran perlu dikawal 24 jam sehari. Antara pelesen yang berpengalaman di peringkat ini adalah Mat Saad Harun yang telah berkecimpung dalam dunia penghasilan arang sejak umurnya 9 tahun. Saad memberitahu bahawa setiap tanur arang mempunyai rakamnya tersendiri. Proses dia kalau kita nak api tu kita nak cepatlah.
daripada proses api besar lebih kurang dalam 4 ataupun 5 hari. Kalau penjagaan api itu cantik lah. Makna cantik, api itu sentiasa marak, sentiasa kuat. Kemudian benda tu daripada api besar kita jadikan api kecil. Jadikan api kecil lebih kurang dalam masa 16 hari ataupun 17 hari saja. Contoh kita nak buat api kecil daripada suhu 85. Kemudian dia ada satu bau. Orang yang berpengalaman saja yang dapat rasa bau dia tu. Kalau dia tak ada bau, kita mungkin makan masa 20 hari lebih baru kita boleh buat tutup. Uniknya, ketika proses pembakaran berlangsung, asap yang terhasil juga boleh mendatangkan pendapatan sampingan yang tidak diduga. Ia boleh dijadikan air arang yang mempunyai pelbagai kegunaan. Ini dia punya haba boleh ikut, ini dia punya wap sampai ada 120 panjang punya ini PVC pipe sampai hujung. Dia sudah sejuk, dia punya air dapur boleh turunkan daripada hujung ini. Kebanyakan sekarang orang Jepun pakai macam badan busuk, longkang busuk, semua boleh pakai habis. Cuci kita punya tandas, pinggan mangkok. Ini organik punya sayur, kebanyakan orang nak pakai ini wap. Dia pertama kali dia PS 3 atau 4. Dia macam satu asis. Kuala Sepetang berjaya menghasilkan arang bakau secara besar-besaran dengan lebih daripada 300 buah tanur arang kerana mempunyai hutan paya laut matang yang diselia dengan jayanya oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Difahamkan, arang boleh dihasilkan melalui beberapa jenis kayu. Paling berkualiti adalah daripada kayu bakau. Kita ada dua jenis spesies bakau. Kita ada bakau kurak, bakau minyak. Tapi yang lebih berkualiti, kata penduduk tempatan, adalah bakau minyak. Menurut Pegawai Hutan Daerah Larut dan Matang, Muhammad Faris Sobri, rancangan kerja hutan paya laut dilakukan oleh jabatan dengan sistematik bagi memastikan stok pengeluaran hasil hutan dan nilai-nilai konservasi dilaksanakan secara lestari. Kuala Sepetang mempunyai lebih 40,000 hektar hutan paya laut matang juga hutan simpan kekal yang telah diwartakan. Daripada 40,288 hektar, 30,120 hektar telah diklasifikasikan sebagai hutan pengeluaran. Dan daripada 30,120 hektar ini, Jabatan Perhutanan telah memperuntukkan lebih kurang 1,075 hektar setiap tahun bagi pengusaha kub rangkayu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pengusaha untuk mengambil kayu bakau untuk dijadikan sebagai bahan bakaran untuk dijadikan arang. Di pagi hening Kuala Sepetang, Pak Megat dan pekerjanya menaiki tongkang menuju ke kawasan hutan paya bakau berdekatan bagi kerja penebangan pokok bakau untuk dibuat arang. Proses ini memerlukan kepakaran membaca pasang surut air. Jika tidak, misi untuk ke kawasan penebangan akan mengalami kesulitan. Air pasang tadi lebih kurang pukul 11 pagi. Air mula pasang. Masa tu kami tak boleh masuk lagi lah sekiranya. Kami terpaksa tunggu dan kami bekerja dulu. Apabila air dah boleh, bot dah boleh masuk hingga ke catiam ni, bermakna kami akan isi dalam bot.
Kami akan isi dalam but. Setelah penuh kami akan balik. Kalau kami berlengah, makna nanti kami nak buang kayu di sana, tak boleh buang. Setiap pemilik atau kontraktor dapur arang mempunyai kawasan penebangan pokok bakau masing-masing mengikut lesen yang telah diperuntukkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Jalan sepadan untuk kami kerja. Itu adalah sepadan kami kerja. Itu kawasan kami lah. Yang cat biru tu, bumper zone. Kami tak boleh ambil. Start pada cat biru tu, tepi sungai tak boleh ambil. Untuk menjaga tepi sungai daripada runtuh. Perjalanan untuk ke kawasan penebangan pokok memerlukan kekuatan mental dan kudrat. Ini kerana ada kalanya pemilik atau kontraktor dapur arang perlu menolak tongkang apabila semakin hampir ke lokasi. Selepas setengah jam, mereka tiba di tempat penebangan pokok. Ketika ini, pihak Jabatan Perhutanan Negeri Perak juga hadir bagi memastikan pemilik atau kontraktor dapur arang mematuhi syarat yang ditetapkan. Okey, hari ini kita digambarkan tebangan pokok berusia 30 tahun untuk kan jadikan arang. Di mana pokok tersebut ditebang di kawasan yang telah dibenarkan ataupun telah dilesenkan pada satu syarikat. Di mana pokok ditebang, lepas itu akan dipotong sepanjang 1.6 meter, di mana itu menjadi syarat bagi Jabatan Perhutanan. Usai urusan dengan pihak Jabatan Perhutanan Negeri Perak, kini kerja-kerja pemilihan pokok dan penebangannya boleh dilaksanakan. Proses ini dilakukan dengan berhati-hati bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Ni pokok ni tengok dalam sikit. Duduk sana, lepas baji. Balik kau ni, buat baji sana. Kan? Bagi tumbang sana. Pasal pemilihan pokok pula, kita kena tengok pokok yang condong ke arah yang kosong. Kadang-kadang kalau pokok tu tegak, kita kena ikut arah angin. Kita tengok angin ikut mana, kita kena ikut arah itu. Kalau tidak, pokok akan terbalik ke sebelah kita balik. Itu menyebabkan bahaya. Pokok bakau yang telah ditebang kemudian akan dikhatam dan dibuang kulit. Seterusnya, keratan kayu bakau akan disusun ke dalam tongkang. Melalui pemerhatian kru Majalah 3 di lokasi, semua proses pengambilan kayu bakau di sini dilakukan dengan pantas walaupun hanya dibuat oleh 2 orang pekerja Pak Megat. Alah bisa, tegal biasa. Selesai sahaja penyusunan keratan kayu bakau ke dalam tongkang, Pak Megat dan pekerjanya bergegas pulang ke dapur arang mereka. Ini kerana sekiranya air surut di kawasan dapur arang, mereka tidak boleh memasuki laluannya dan terpaksa menangguh kerja pemunggahan kayu ke dapur arang. Kawasan Tanur Arang, Kuala Sepetang. Selepas sebulan proses pembakaran arang, tibalah masa untuk mengeluarkannya. Sebelum itu, Wakil Jabatan Perhutanan Negeri Perak akan hadir mengutip cukai yang telah ditetapkan daripada pemilik atau kontraktor dapur. Ini merupakan prosedur kerja yang dilaksanakan bagi memberi kebenaran untuk meneruskan fasa seterusnya, iaitu memecahkan pintu dapur arang.
Menurut Lee Sui Peng, antara pemilik dapur arang yang relaunya dibuka hari ini, perusahaan arang ini banyak risikonya. Kalau kayu api sudah bakal habis, kami kena terus tambah baru punya kayu api. Sebab kalau bukan, udara akan masuk, dia akan menyebabkan arang di dalam dapur menyala. So dalam certain case, it will cause the whole arang inside the dapur to jadi habuk sajalah. Peringkat ketiga dan terakhir untuk pembuatan arang adalah penjejukan selama 10 hari. Namun suhunya masih tinggi ketika proses pengeluaran arang ini. Bayangkan suhu dapur arang ketika ini lebih dari 40 darjah dan ia perlu dilalui oleh pekerja di sini lebih dari 4 jam. Longgokan arang pertama yang ditolak keluar menggunakan kereta sorong ini akan ditimbang terlebih dahulu bagi memenuhi syarat pelesenan. Arang kemudiannya akan dipunggah terus ke lori pembeli. Majoriti arang di sini dibeli oleh pengusaha produk arang dari Jepun. Kebanyakan arang dari sini export to Japan, about 60 to 70%. So Japan yang satu negara yang banyak suka pakai arang lah, which because of Japan industry, it helps the economy in Kuala Sepetang banyak. Our quality of charcoal in Kuala Sepetang is one of the best quality among the world. Keluar dulu, cari sapu. Ketika kesibukan pemunggahan arang, terlihat kelibat seorang warga emas sedang memilih habuk arang. Tadi pagi pukul 8. Macam tak kerja, tak apa nak pergi makan. Tak apa nak pergi makan. Boleh buat kerja hari, buat kerja hari. Tak boleh duduk di rumah. Anak-anak ada apa, anak-anak susah. Noriah Saari memperolehi pendapatan bagi menyara kehidupannya melalui kerja-kerja sampingan di dapur arang ini. Bagi Pak Omar pula, dia sentiasa percaya dengan penggunaan arang dalam perniagaan laksa buyungnya dan berharap anaknya akan meneruskannya. Saya harap anak saya nanti, kalau sekarangnya saya dah tak ada di dunia ni, anak saya sambung lagi lah atas perniagaan saya ni, bagi anak saya buat lah. Itu saya harap. Dan pakai dapur arang ni juga. Kalau pakai dapur lain, tak berapa elok lah kan. Jadi saya pesan anak saya, pakai dapur arang. Penghasilan arang daripada kayu bakau dikenali sebagai industri tertua di Kuala Sepetang. Walaupun proses penghasilannya rendah, ia berbaloi apabila mendapat permintaan tinggi daripada pasaran antarabangsa berikutan hasilnya berkualiti tinggi. Sekaligus menjadikan ia khazanah negara yang tidak ternilai harganya, termasuk hutan paya bakau Kuala Sepetang yang menjadi penyumbang bahan utama pembuatannya. Ternyata arang memberi rezeki kepada semua lapisan masyarakat. Semoga industri tradisional ini tidak akan pupus di arus pemodenan. Sebab kita tanam daripada kecil tau. Kadang apa, bila kita tengok macam awal jadi kan cantik kan. Kaktus ni jadi terapi untuk saya sebab sebelum ni saya sakit. Tengok kaktus tu jadi macam happy. Kita tak fikirlah kita sakit ke, tak fikir merepek-repek. So, layan kaktus je lah, layan pokok je lah. Pokok tu dah menggembirakan selain benda yang lain yang kita buat lah. Ini tambahan.
Suatu ketika dahulu, tumbuhan yang berevolusi dari jenis primitif ini tidak dihirau ramai. Namun setelah mengalami evolusi, ia mempunyai peminatnya tersendiri. Antara mereka adalah Fardahila Omar yang tinggal di Shah Alam, Selangor. Graduan Universiti Teknologi Mara UiTM ini mula berjinak dengan dunia pohon berduri sejak 3 tahun lalu. Semuanya bermula apabila ibu kepada 4 orang anak ini terpaksa berhenti kerja akibat sakit yang menyebabkan dia sukar melakukan tugasan harian. Bagi menghilangkan stres terhadap kebergantungan ubat untuk meneruskan kehidupan, wanita berusia 39 tahun ini akhirnya berjumpa dengan penawarnya, penanaman kaktus. Kaktus ni jadi terapi untuk saya sebab sebelum ni saya sakit. Saya lebih suka bercakap dengan pokok daripada bercakap dengan orang. Bila tengok kaktus tu jadi macam happy. Kita tak fikirlah kita sakit ke, tak fikir merepek-repek. So, layan kaktus je lah, layan pokok je lah. Pokok tu dah menggembirakan selain benda yang lain yang kita buat lah. Ini tambahan. So, Alhamdulillah lah. Terdiri daripada 1,750 spesies berbeza, kaktus terbahagi kepada spesies berduri dan sukulen dengan pelbagai bentuk. Ada orang suka pada bunga dia bila kaktus berbunga. Ada orang suka tengok colour, warna, taburan warna dia. Dia punya bentuk duri, dia punya tertulang dia, ribs dia tu kan. Ada orang suka 8 ribs, ada orang suka 7, lagi banyak, lagi rare macam tu. Ada orang akan tengok kaktus, simetri tak dia punya tu. Lagi macam tu, lagi mahal. Itu selalu luar negara punya lah. Menurut Fardahila, kaktus mudah ditanam tetapi perlu peka terhadap cuaca. Ada kategori yang kita boleh letak di luar, berhujan berpanas, yang tu jenis yang lasak. Dan kita pun daripada pengalaman tu kita tahulah mana yang nak cahaya lebih, mana nak kurang, mana yang air tu jangan terlebih. So, sebab tu ada kaktus di luar dan ada kaktus di bawah bumbung tapi dapat indirect sunlight tapi bright. So, still dapat cahaya matahari. Kaktus perlu cahaya matahari. Baru dia naik cantik. Fardahila atau lebih mesra dipanggil Kaila juga sangat memahami tahap sensitiviti tumbuhan itu terhadap keadaan sekelilingnya, terutama pencahayaan dan keperluan air. Kalau kita letak bawah bumbung, contoh kita letak di sini dan perlahan-perlahan saya akan letak kena cahaya matahari. Sebab kita nak biasakan dia. Sebab dia daripada asal mungkin contoh kamera sejuk. Kita tak boleh terkejut dia terus ke panas. Tak boleh. Itu cara saya lah kan. So kita perlahan-perlahan. Dia dah nampak okey. Dia maksud okey dan dia hidup sihat, kita akan nampak ada bahagian atas tu naik macam hijau, warna baru. Itu maksudnya dia dah selesa, dah membesar lah. Akar dia pun dah banyak juga. Minat Fardahila terhadap penanaman pokok berduri ini terlalu mendalam. Ada masanya kaktus kita membusuk. Bawah dia rosak. Mungkin terlebih air. Kadang-kadang pun terlebih air. Kita perlu potong yang rosak tu, yang hitam tu. Potong sampai dah tak nampak hitam tu. Yang rosak tu lah. Okey, dah potong. Keringkan dia. Dan saya akan gunakan cinnamon powder. Cinnamon powder ni untuk elakkan jangkitan fungus. Sebab dia dah luka kaktus kita. Jadi kita sapu sikit dekat yang luka tu. Dan kita biarkan dalam, tengoklah seminggu ke. Kaktus kecil sekejap je. Kaktus besar dia nak kering tu lambat. So, bila dah kering, dah letak cinnamon powder, dah kering, baru kita tanam. Sebab dia tak ada akar kan. Tanam dan jangan siram dulu dalam seminggu macam tu. Sebab dia belum berakar. Itulah cara saya rawat kaktus yang rosak. Bila kita dah penat bekerja, macam jaga anak, uruskan hal rumah tangga kan. Pagi-pagi tu tengok kaktus kita membesar,
kita gembira lah. Tiba-tiba pagi-pagi bangun, dah berbunga. Wah, dah berbunga. Nanti beberapa bulan kemudian dia bunga lagi. Itu pencapaian yang apa? Macam best. Itu yang kita nak tu dah untuk diri sendiri sebenarnya. Macam kepuasan sendiri. Lagi satu apa? Kita boleh tengoklah apa. Oh, cantik bunga ni. Macam itulah. So kita macam apa? Oh, Allah jadikan cantik. Kita tengok pun boleh nangis. Sebab kita tanam daripada kecil tau. Kadang apa? Bila kita tengok macam Allah jadikan cantik kan. Dari situ kita hargai. Cerita pasal karakter tapi sedih kan. Sorry. Di waktu lapang, Fardahila akan membuat campuran tanah mengikut cita rasa sendiri dan menghiasnya. Bila kita siram kaktus ni, kita nak air dia turun ke bawah. So, air tak bertakung dekat dalam pasu. Dah terbuat lubang. Sekarang kita buat campuran tanah untuk kaktus. Ini tanah hitam yang dicampur dengan arang, pasir dan ada sekam. And then kita campur perlite. Perlite ni tujuannya untuk bagi tanah kita ada rongga-rongga. Kita mesti ada batuan juga supaya tanah kita tu poros. Tadi dah masukkan lava, ini pasir kasar, then campur. Bila kita dah campur batuan ni tadi, kita campurkan vermiculite. Vermiculite ni untuk menyerap kelembapan. So dia bagus untuk akar kaktus kita juga. Kita campur. Tujuan dia supaya tanah tu tidak terus mendak ke bawah dan bila ada batuan air boleh terus turun ke bawah. Okey, masukkan tanah. Okey. Yang saya pilih ni kaktus yang dia boleh tinggal bersama-sama dekat dalam pasu ni, yang keperluan dia sama. So dia boleh letak dalam satu pasu. Bila kita nak siram tu mudahlah. Kaktus ni kita kena buang tanah dia yang lama. Sebab tanah lama ni dah tak ada nutrisi. Dia dah duduk dalam pasu tu mungkin dah setahun lebih. Kalau yang tak boleh lebih air, kita letak di bahagian depan. Yang boleh bertahan tanpa air dalam tempoh yang lama, kita letak di belakang. So bila kita nak siram tu, berbezalah masanya tu nanti. Bila kita buang tanah, kita boleh nampaklah akar tu sihat, akar tu okey, tak kering. Ni ikut kreativiti. Pencinta kaktus tak boleh takut duri. Kita trimlah akar dia dan nanti dia akan keluar akar baru lagi. Dalam 2 cm lah anggaran. Kita tambah lagi kalau tak cukup tanah. Bila kita dah susun semua, masukkan baju Osmocote. Baju Osmocote ni baju slow release. Baju Osmocote. Ini Starker G untuk prevent dari serangga perosak dan fungus lah. Masa letak tu jauh sikit lah daripada kaktus kita. Okay. Kita tutupkan tanah tu. Tujuannya kenapa? Bila kita siram, tanah tak akan merecik keluar dan lebihan air tu akan diserap oleh lava rock ni. So tanah tu tidak lembap. Bercucuk tanam antara terapi terbaik tatkala kita mengalami tekanan hidup. Penanaman kaktus antara penawar bagi meminatinya.
Semoga kisah Fardahila Omar menjadi inspirasi buat semua. Kalau air dalam, angin kuat, dalam bulan 10, 11, 12, masa tu dia banyak tanah lembut. Jadi kerang tu dia timbul. Menangguk rezeki di muara sungai, mencari bekalan kerang untuk memenuhi permintaan pasaran. Kelibat Zulkifli Isa, 48 tahun, menangguk kerang dengan berpakaian serba putih di bawah terik mentari petang setiap hari, pemandangan biasa di perairan muara sungai berhampiran. Cari kerang ni dia kalau ikutnya, kalau sebulan 30 hari saya tak boleh berhenti. Sebab dia ada macam kita dah berjanji dengan pembeli. Kalau pembeli tak kata cuti, kita tak boleh nak cuti. Awal pagi, deretan bot nelayan berlabuh di Kuala Bagantiang, sebuah komuniti nelayan di Tanjung Piandang, Perak. Ketika ini, Zulkifli yang mesra disapa sebagai Din Kerang serta rakannya Rosnan Ahmad menyusun dan mengemas pukat udang sebagai persediaan untuk ke laut esok. Jika di sebelah petang, dia mencari rezeki dengan menangguk kerang. Di sebelah pagi pula, dia dan Rosnan akan turun ke laut untuk memukat udang. Di kawasan seluas 30 ekar pencarian yang khusus baginya, Din Kerang beraksi berseorangan. Berpengalaman selama 15 tahun, kini dia satu-satunya penangguk kerang yang masih aktif di Kuala Bagantiang. Sekali setahun, Din akan menabur benih anak kerang untuk memastikan hasil tanggukannya tidak putus. Kalau tangguk kerang ni saya biasa memang saya pergi seorang lah. Sebab dah biasa kerja seorang. Dulu mula-mula belajar memang 2 orang. Tapi bila kita dah lama tu, kita rasa kita cuba seorang ni lebih selesa lah. Dia biasanya kalau kita mudah pungut kerang ni kalau dalam bulan 10, 11, 12 sebab masa tu dia banyak tanah lembut. Jadi kerang tu dia timbul, lebih mudah untuk kita ambil lah. Din hanya akan berhenti menangguk apabila 6 bakul yang dibawanya sudah penuh. Hampir 400 kg kerang dibawa pulang setiap hari. Kerang yang ditangguk hanya akan diproses keesokan hari ketika air laut pasang menggunakan sumber air laut yang dipam masuk ke tempat pembersihan. Kalau kerang besar macam ni, dia nak jadi mungkin dia ambil masa dalam 2 tahun setengah. Tapi kerang macam ni dah tak banyak lah sebab kerang kurang permintaan tinggi. Tak ada anak besar pun kita dah jual. Jadi yang besar ni cuma saki-baki dia yang kita tangguk tu tak kena lah. Jadi adalah yang kita dapat dalam 2-3 kilo sekali kita tangguk. Cari kerang ni dia kalau ikutnya, kalau sebulan 30 hari saya tak boleh berhenti. Sebab dia ada macam kita dah berjanji dengan pembeli. Kalau pembeli tak kata cuti, kita tak boleh nak cuti. Kerang dibersihkan dari lumpur dan diasingkan daripada kulit kerang, siput dan sebagainya yang terperangkap ketika menangguk kerang. Pembeli kerang telah sedia menanti selain pembeli tetap yang membeli dalam jumlah yang besar. Pembeli sekitar terdiri daripada suri rumah dan peniaga kedai makan yang menjadikan kerang sebagai sebahagian daripada perencah masakan.
Rosnah Muhammad Nur, pengusaha restoran di Kampung Sungai Baru, Kuala Kurau. Kira-kira 10 km dari Kuala Bagentiang. Dia mencari kerang segar untuk dihidangkan di restoran miliknya. Hello, apa dek? Rina. Naik dari bot tu memang kita tunggu ambil terus lah. Lepas tu hari ni beli, hari ni pakai, insyaAllah habis hari ni, esok beli baru. Jadi kita tak beli yang dah segera, kita yang frozen kita tak beli. Dia dah hilang rasa dah. Jadi orang cakap dia tak fresh. Kan? Dia hilang rasa dah. Jadi yang ni dia cukup memang betul-betul manis. Kan? Manis, segar lagi. Restoran mi udang berasap Kak Ros dibuka jam 1 petang hingga 11 malam setiap hari. Rosnah mempertaruhkan hasil tempatan sebagai hidangan untuk pengunjung ke restorannya. Antara pelanggan tetap restoran Kak Ros, Datuk Haji Mat Nayan Saleh yang menggemari masakan dicampur kerang. Kak Ros menyediakan sendiri menu yang dipilih oleh pelanggannya, Char Kway Teow kerang berasap. Jadi resepi dia tu saya kutip-kutip dari kawan-kawan Chinese, Melayu kita yang bagi petua-petua. Saya boleh cipta satu dia punya sos Char Kway Teow yang ori dari saya. Tadi yang saya order. Okey, anu dek. Sini kerang-kerang semua besar-besar sekali. Jarang saya jumpa kerang-kerang besar seperti ini. Memang saya punca dari apa itu memang tepatlah. Kerang besar jarang dijumpai kerana permintaan terhadap hidupan laut ini yang begitu tinggi. Namun, itu tidak menjadi penghalang kepada penggemarnya untuk menikmati juadah berasaskan kerang. Apatah lagi, ia juga ternyata mempunyai khasiat tersendiri. Okey.